Saya Nur Saibah. ID kad matrik 3242005001. Hai, nama saya Nur Farhana Najah binti Muhammad. Nombor matrik saya 3242001991. Nama saya Sri Ara Natasha binti Ruslan, kad matrik 32420004561. Nama saya Nurul Atika Eliana binti Maslan, nombor matrik 3242002051. Saya akan membentangkan 3 perkara, iaitu yang pertama permata negara, yang kedua adalah permata insan, dan yang ketiga adalah permata Q. Terlebih dahulu saya akan mengupas tentang permata negara. Program permata negara ditubuhkan dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan awal yang berkualiti kepada kanak-kanak daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Program ini diilhamkan oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansur dan melibatkan kerjasama pelbagai profesor dan pakar dalam bidang pendidikan dan sosial. Selain itu, syarat untuk memasuki permata negara adalah kanak-kanak mestilah berumur 1 hingga 4 tahun, keluarga mestilah berpendapatan rendah dengan gaji suami isteri tidak melebihi RM2,500 bagi kawasan bandar dan RM1,500 bagi kawasan luar bandar, serta warga negara Malaysia. Matlamat permata negara adalah untuk meningkatkan perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak. Malahan bukan itu sahaja, permata negara juga turut menyediakan pendidikan holistik sejak awal usia yang dianggap sebagai perkembangan kritikal untuk kejayaan masa depan kanak-kanak. Kita masuk kepada isi yang kedua, iaitu permata insan. Permata insan ditubuhkan untuk meneruskan kesinambungan perkembangan ilmu Islam dan melahirkan ilmuwan Islam yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Syarat-syarat untuk memasuki permata insan adalah kanak-kanak berbakat yang Muslim berumur 8 tahun hingga 12 tahun yang mempunyai kebolehan dalam menghafaz Al-Quran dan Al-Sunnah. Matlamat permata insan adalah untuk menghasilkan bakal ilmuwan pemikir Islam yang mampu memahami, menghafaz dan mengaplikasikan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kehidupan. Isi yang terakhir ialah permata Q. Permata Q diperkenalkan sebagai sistem jaminan kualiti untuk menilai dan memastikan keberkesanan kurikulum permata yang dijalankan. Sistem ini bertujuan untuk melahirkan kanak-kanak yang bertakwa, berkeyakinan, berdikari, kreatif dan inovatif, bersahsia mulia, mempunyai jati diri, mahir berkomunikasi dan minat belajar. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis institusi di bawah permata negara seperti program permata pintar. Program permata pintar menyediakan satu sistem pendidikan khusus mencabar dan holistik kepada murid pintar dan berbakat untuk menarik tarafkan potensi mereka ke tahap yang optimum. Seterusnya, untuk menjadikan mereka aset negara yang berharga dan bernilai. Dan itu program permata remaja. Program permata remaja membangunkan potensi remaja dari kumpulan B40 yang berusia di antara 13 hingga 19 tahun yang hanya mampu tinggal di kawasan miskin bandar yang berdasarkan kekuatan dan aset mereka sendiri. Membentangkan tentang implikasi permata baik terhadap perkembangan kanak-kanak. Salah satunya ialah program pendidikan yang berkualiti, sebagai contoh pendidikan awal kanak-kanak. Program ini akan diajarkan oleh tenaga pengajar yang mahir dalam pembelajaran yang sesuai dengan usia kanak-kanak ini. Sesi pembelajaran ini akan memberi impak yang positif dalam perkembangan kanak-kanak. Sesi pembelajaran ini akan diadakan pada peringkat tadika dan juga prasekolah. Kanak-kanak ini akan didedahkan dengan huruf,
nombor dan juga bentuk. Kanak-kanak ini juga akan diajarkan nilai-nilai murni sebagai contohnya saling menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Pembelajaran di prasekolah dan juga tadika ini amatlah berbeza dengan pembelajaran di sekolah, di mana kanak-kanak ini akan belajar dengan lebih santai. Malahan ada juga prasekolah dan juga tadika menggunakan teknik bermain sambil belajar. Hal ini akan menarik minat anak-anak ini untuk lebih mendalami ilmu. Dengan menerapkan program ini, kita dapat menyokong perkembangan menyeluruh kanak-kanak ini dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang cerah. Seterusnya, implikasi institusi permata negara terhadap perkembangan kanak-kanak ini ialah untuk memupuk kesedaran betapa pentingnya alam sekitar. Memupuk kesedaran dalam kalangan kanak-kanak ini mengenai alam sekitar amatlah penting supaya mereka dapat menjadi generasi yang bertanggungjawab dan peka terhadap isu-isu alam sekitar. Para guru hendaklah memberikan kelas pendidikan alam seperti adakah sesi pendidikan mengenai sekitar hayat, ekosistem dan juga kepentingan biodiversiti dengan menggunakan sumber seperti video, buku dan ceramah tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Selain itu, guru-guru hendaklah melibatkan kanak-kanak ini dengan hari tanpa plastik atau bumi hijau untuk memahamkan dorang tentang isu-isu pencemaran. Dalam pendekatan ini, institusi permata negara dapat memberikan kesedaran dan tanggungjawab dalam kalangan kanak-kanak ini dan dapat menjadikan mereka ejen perubahan yang positif untuk masa depan. Contoh implikasi yang lain adalah perkembangan kanak-kanak dalam pelbagai kemahiran. Sebagai contoh, kemahiran berkomunikasi. Kanak-kanak akan dapat menyampaikan maklumat dan juga pendapat kepada rakan-rakan, guru dan keluarga dengan lebih berkesan. Selain itu, kanak-kanak juga akan mendapat kemahiran berfikir secara kritis. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak dapat mencari jalan penyelesaian sesuatu perkara. Dalam perkembangan awal kanak-kanak, kanak-kanak ini juga akan mendapatkan 5 jenis perkembangan. Salah satunya ialah perkembangan jasmani. Perkembangan jasmani ini melibatkan 2 motor, satu motor kasar dan satu juga motor halus. Motor kasar ini melibatkan seluruh fizikal, di mana mereka akan menari, melompat dan juga berlari. Motor halus pula akan melibatkan kecekapan pergelangan tangan dan juga jari. Sebagai contoh, melukis dan juga menulis. Kemahiran-kemahiran ini akan membentuk asas penting kepada perkembangan holistik kanak-kanak dan akan memberikan mereka bersedia untuk menghadapi cabaran di masa yang akan datang. Penyediaan untuk berpendidikan formal. Dengan pendekatan holistik, pemata membantu kanak-kanak bersedia untuk berpendidikan formal di sekolah rendah. Mereka akan memasuki alam persekolahan dengan asas pembelajaran yang kukuh, sikap yang positif dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran pembelajaran yang lebih formal. Selain itu, perkembangan sosio-emosi. Permata memberi fokus kepada perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak dengan menekankan pembentukan sikap positif, keyakinan diri, berkemahiran berkomunikasi. Kanak-kanak diajar untuk bekerjasama, berkongsi dan mengawal emosi yang penting untuk kesejahteraan emosi mereka. Secara keseluruhan, institusi permata negara berperanan besar dalam menyediakan asas yang kuat bagi kanak-kanak dalam aspek kognitif, sosial, emosi, fizikal dan seterusnya, menyumbang kepada pembangunan individu yang holistik. Sekian, terima kasih.